Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد. Alhamdulillah, kita dapatkan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu selepas daripada solat subuh pada hari Ahad ini. Dan pada pagi ini seperti jadualnya, kita menggunakan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Haji Sa'id Haji Ibrahim bekas mufti negeri Sabah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam perbincangan pada sambungan tajuknya, keterangan dan huraian serta dalil, yang mana akidah yang benar itu benar berdasarkan kepada dalil. Yang kita ulang, akidah yang benar itu benar berdasarkan kepada sumber yang dalil. Dalil utamanya adalah Al-Quran dan Hadis, dan diikuti oleh ijma' dan qiyas, dan ada 8 lagi sumber dalil, semua sekali berjumlah 12, dan yang utamanya adalah Al-Quran dan Hadis. Walaupun segitu, kadang-kadang akidah yang benar itu boleh diancam dengan fahaman-fahaman yang mengancam akidah. Dan kerana itulah perlu kepada kita memahami ataupun mempelajari ilmu akidah secara lebih terperinci agar akidah yang benar itu dapat bertahan dengan teguh di dalam diri kita. Dalam pelajaran lepas yang kita sudah membacakan satu ayat daripada surah Al-A'raf ayat 54. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebut, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasithan wash-shamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Yang bermaksud sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia istiwa atas arasy dan melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras, yakni selisih berganti, dan ia pula ia menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang, semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah kepada Allah jua tertentu urusan menciptakan, yakni sekalian makhluk, dan urusan pemerintahan Maha Suci Allah yang menciptakan dan mentadbirkan sekalian alam. Itu maksud daripada ayat 54 surah Al-A'raf.
di mana dia dalam ayat ini dimaknakan semayam, bukan sembahyang, semayam. Semayam itu adalah bahasa hormat kepada duduk. Semayam adalah bahasa hormat kepada duduk. Di mana dalam pelajaran kita lepas kita sudah menyebut yakni istiwa itu ada 15 maksud. Ada 15 makna daripada istiwa. Di antaranya istiqrar, maksudnya bertempat. Satu daripada jalasa, yakni duduk. Dan di antara makna yang lain seperti irtafa'an, yakni maha tinggi, ataupun istawla, yang menguasai. Ada 15 maksud atau makna yang dapat dipahami oleh para ulama daripada maksud istiwa. Jadi bermaksud dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, ayat-ayat begini dipanggil sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Maksud ayat mutasyabihat ini maksudnya, maknanya samar untuk kita faham. Sebab dia ada berbagai-bagai maksud. Berbeza dengan hukum yang melibatkan amali, yakni hukum fikah. Ulama-ulama mengambil maksud apa ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang musytarakah, yakni ada maksud 2 ataupun 3 dalam satu ayat. Sebab dalam hukum amali mukallaf ataupun dalam hukum fikah, di mana hukum itu boleh diterima sekadar ghalabuz zan, yakni sangka berat. Contohnya di antara ayatnya salah satu qur'an, yakni orang yang diceraikan oleh suaminya hendaklah dia beriddah selama salah satu qur'an. Salah satu ijma' ulama 3. Qur'an itu tidak sepakat ulama. Apa yang dimaksudkan qur'an? Dalam mazhab Syafi'i kita memilih qur'an itu adalah suci berdasarkan kepada maksud daripada bahasa Arab. Qur'an itu suci, dan dalam maksud bahasa Arab juga qur'an itu adalah dalam keadaan haid. Mana ada 2 maksud, salah satu qur'an. Dalam perkara yang melibatkan hukum amali mukallaf, syariat amali mukallaf, ataupun di dalam hukum fikah, yang mana dalil yang ada musytarakah, yakni ada maksud yang banyak diterima oleh ulama. Sebab apa? Memadai dengan sangka berat. Berbeza dengan akidah, ulama-ulama kita tidak mengambil dalil yang bersekutu maksud. Sebab akidah perlu kepada yakin. Dia tidak memadai dengan sangka berat ataupun ghalabuz zan. Contoh yang lain, biasa yang kita contohkan, kalau kita solat, kita menghadap arah kiblat. Jadi arah kiblat ini sebenarnya dia ghalabuz zan, sangka berat sebelah sana. Tapi kalau yang andai kata kiblat itu lari setengah ataupun 1 jari, di mana kalau kita ukur andai kata kiblat yang kita letak sejadah itu, walaupun arah ke kiblat, kalau lari 1 jari sebenarnya dia akan lari jauh, tapi memadai. Sebab di dalam hukum amali mukallaf ataupun fikah ini dipanggil sebagai ghalabuz zan, memadai dengan sangka berat. Contoh yang lain lagi, kita buang air besar. Dan kalau kita buang air besar, wajib kita sucikan najis dengan cara kita menggosok di dubur kita. Dalam keadaan itu kita cebok, bahasa mudahnya kita cebok. Cebok itu memadai dengan sangka berat, ia suci, bukan yakin. Dan tidak dituntut kepada kita untuk tengok ke dubur kita itu sama ada bersih atau tidak. Hanya memadai dengan rasa di tangan kita, najis yang ada di dubur kita itu sudah bersih, dipanggil ghalabuz zan. Begitu juga apabila kita wuduk. Wuduk yang dikehendaki itu adalah sangka berat. Kita yang sangka berat, yakni wuduk itu sudah sempurna. Kita wuduk. Apabila satu orang tu dia nak solat, di mana Allah Ta'ala suruh untuk kita ni berwuduk.
idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala suruh basuh muka. Dan istilah muka, kita ambil itu istilah muka. Apa yang maksud dengan muka ni? Dalam ilmu fiqh, muka ni adalah anak telinga dengan anak telinga, hujung tumbuh rambut hingga dagu, itu kawasan ini adalah muka. Dan dalam keadaan ini sudah memadai sangka berat, itu adalah muka. Jadi kita ni tidak perlu untuk memberat-beratnya sampai satu kepala untuk kita basuh, sebab kita nak menganggap dia satu muka. Sebab pun dia memadai dengan ghalabatuz zan, sangka berat itu adalah muka. Jadi apa yang saya nak buat contoh di sini, di dalam hukum hakam amali mukallaf ataupun ilmu fiqh itu memadai dengan sangka berat, ianya sudah sempurna wuduk, ataupun di dalam hukum-hukum yang lain. Berbeza dengan akidah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah akan mengambil dalil-dalil yang yakin untuk menetapkan akidah. Berbeza dengan amali mukallaf, dalil-dalil yang berfungsi maksud diterima, dan kerana itulah timbulnya wujud mazhab. Mazhab Hanafi, contoh kita sebutkan tadi, mazhab Hanafi. Kita ambil contoh di dalam wuduk sudah cukup, basuh sapu kepala. Sapu kepala, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Bi, ba di situ memberi berbagai-bagai maksud. Ba itu satu huruf, bi ru'usikum. Bi itu, ba itu adalah merupakan harf jarin, harf jar. Dengan ba itu ada 3 mazhab. Ba dengan hanya ba, bi ru'usikum. Jadi dalam mazhab Hanafi memaknai ataupun memahami ba itu adalah memaksud sebahagian. Sebahagian dalam mazhab Hanafi mereka disokong oleh hadis. Sebahagian itu mereka melihat Nabi SAW pernah berwudu yang mana apabila sampai bahagian kepala, Rasulullah menolak dia punya tutup kepala dia dan sapu. Di mana dalam mazhab Hanafi, berdasarkan kepada sokongan hadis itu, mereka memahami ba bi ru'usikum, sapu kepala itu dengan setapak tangan. Dalam mazhab Syafi'i, dia memahami bi ru'usikum itu memadai dengan sekurang-kurang 3 helai rambut. Dalam mazhab Maliki mengatakan ba itu dia ba zaidah, ba tambahan. Jadi kalau ba tambahan dalam mazhab Maliki dia tidak memberi maksud. Yang mereka mentakdirkan ba itu yakni dengan membasuh ke semua kepala. Dan dalam mazhab Maliki, dalam mazhab mereka menyapu kepala itu bukan sebahagian tapak tangan tetapi seluruh kepala. Sebab ba di situ adalah ditakdirkan dengan seluruh kepala. Jadi hanya dengan ba sahaja wujud 3 mazhab. Ba, hanya dengan ba. Ulama-ulama dengan kepandaian mereka dengan bahasa Arabnya, ba itu adalah merupakan yakni harfun jari dan memberi kesan kepada isim, sehingga di dalam keadaan itu ada 3 mazhab. Dan dalam perkara akidah, ulama-ulama tidak menerima akan dalil-dalil yang sebegitu di dalam penetapan akidah. Sebab akidah ini perlu kepada yakin. Dia tidak memadai dengan ghalabatuz zan, tidak memadai dengan hanya zan. Dalam perkara menyebabkan hukum amali mukallaf atau fiqh boleh diterima, sebab hukum amali ini adalah merupakan sebagai furu'. Dia bukan menyebabkan kepada asas. Akidah itu adalah perkara asas. Dalam perkara asas perlu kepada yakni yakin. Dalil ini mesti yakin. Dan bagaimanakah dengan Al-Quran dan hadis? Dalam Al-Quran dan hadis ni ada ayat-ayat yang muhkamah dan ada ayat-ayat yang mutasyabihah. Itu maksudnya. Dan dalam perkara ini, ayat-ayat yang muhkamah, muhkamah ini terang jelas satu maksud. Mutasyabihah itu disamar, maknanya ada berbagai-bagai maksud. Dalam kita menerima ayat-ayat Al-Quran
akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebut kita wajib beriman kepada semua ayat Al-Quran. Sesiapa yang menolak satu ayat Al-Quran, dia jadi kufur atau kafir kepada Allah. Itu pegangannya. Yang ini ayat Al-Quran, walaupun dia apa ayat sekalipun, walaupun satu huruf daripada Al-Quran, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang ini menerangkan kepada kita, para ulama yang menerangkan kepada kita, Al-Quran itu wajib kita imani walaupun satu huruf, walaupun dia adalah ayat muhkamah ataupun mutasyabihat. Tetapi dari segi pendalilan, mengambil dalil daripada sumber Al-Quran hadis ini dalam perkara akidah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah hanya mengambil ayat yang muhkamah, ayat yang terang jelas satu maksud. Berbeza dengan ayat-ayat mutasyabihat, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka beriman dan menyuruh kita beriman. Sebab siapa yang menolak satu ayat daripada Al-Quran, dia boleh jadi kafir, kufur kepada Al-Quran. Walaupun sebegitu daripada mengambil dalil kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah hanya memilih dalil-dalil yang muhkamah, yang satu maksud sahaja, yang terang jelas, bukan ayat-ayat yang samar. Maksudnya ada banyak maksud. Contohnya di sini yang kita baca ni, Tsumma istawa 'ala 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa atas arasy. Dalam perkara istiwa ini, ulama Ahlussunnah wal Jamaah suruh kita beriman. Memang kena beriman, wajib kita beriman Allah Subhanahu wa taala istiwa atas arasy. Cuma di kaifiat istiwa itu yang jadi perbahasan ulama, cara istiwa. Yang mana mengimani istiwa Allah itu wajib. Dan kerana kalau dimaksudkan ataupun dimaknakan dengan semayam, itu yang jadi problem. Semayam itu jelas yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bertempat ataupun duduk di arasy. Sedangkan kita sebut di dalam maksud istiwa itu ada 15 maksud. Jadi kalau orang yang memilih istiwa itu semayam, maksudnya dia kata Allah Ta'ala duduk. Yang duduk ini jadi problem. Jadi bagaimana? Yang pertamanya kita beriman. Tidak boleh tidak beriman istiwa Allah atas arasy. Kaifiatnya tak tahu. Dan kerana dalam perkara ini, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengambil dua pendekatan. Yang pertama, tahwid. Tahwid itu maksudnya serah bulat-bulat apa yang dimaksudkan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Maksudnya kepada Allah istiwa. Allah alam bimuradiha. Allah yang mengetahui maksudnya. Itu jelas. Maknanya tahwid, serah budak-budak kepada Allah tanpa kita memaknakan dia. Dipanggil, di mana disebut oleh ulama yang ni Allah alam bimuradiha. Allah yang mengetahui maksudnya. Itu jelas. Dalam perkara itu selamat. Yang itu jelas. Kita tidak takwil apa-apa dan kita tidak maknakan apa-apa. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selamat. Yang kedua, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dengan maksud yang selari dengan akidah. Maknanya maksud yang selari dengan akidah. Maksud takwil itu apa? Takwil ini ada dua maksud. Satu takwil secara dipanggil sebagai tafsir. Satu takwil ubah makna daripada makna yang agak sama kepada makna yang sesuai dengan akidah. Contoh di antara takwilnya yakni istiwa itu irtafa'a, yakni maha tinggi Allah. Di mana dari sudut akidah menetapkan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi itu tidak bercanggah dengan akidah. Sebab Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Subhanahu wa taala berbeza ataupun bersalahan dengan baru. Baru itu bukan tinggi, bukan maha agung. Allah Subhanahu wa taala maha agung. Dan juga contohnya irtafa'an ataupun maha tinggi itu membawa maksud yakni selari dengan kaidah qiyamuhu bi nafsihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendiri. Apa maksud berdiri dengan sendiri?
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak kepada sesuatu yang lain. Itu maksudnya berdiri dengan sendiri. Jadi kalaulah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat ataupun duduk, bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan baru. Jadi makhluk dia duduk, dia bertempat, itu makhluk. Apa sahaja yang berjirim, berjisim, dia akan mengambil ruang ataupun mengambil tempat. Di mana kita nak faham sesungguhnya Al-Quran itu ada ayat mutasyabihah dan juga ayat muhkamah, memang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 7. Ini bukan pandangan ulama, bukan semata-mata ijtihad ulama mengatakan Al-Quran ada ayat muhkamat dan juga ayat mutasyabihah. Ini adalah kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Ini jadi satu pertikaian yang banyaklah kepada umat Islam, di mana ada umat Islam menganggap Al-Quran itu tidak ada ayat mutasyabihah. Semua ayat Al-Quran itu muhkamah sebab Al-Quran diturunkan untuk memberi keterangan. Dan ada juga umat Islam yang menganggap Al-Quran itu yang mutasyabihahnya huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf cerai, contohnya alif lam mim. Mengatakan itu sahaja ayat mutasyabihah sebab huruf-huruf itu memang kita tak boleh nak faham apa maksudnya. Di mana dalam perkara ini ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah mengambil kira ayat-ayat sifat Allah yang sama untuk kita faham, ianya adalah mutasyabihah. Di mana mari kita sama-sama semak ayat daripada surah Al-Imran ayat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. Apa maksudnya dia itu balik kepada lahu ataupun huwa, itu adalah merupakan isim dhamir. Jadi yang nak didomirkan kepada siapa? Di mana Al-Quran ini memang didomirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan setengah-setengah ayat saja didomirkan kepada Rasulullah SAW. Tapi jelas Al-Quran kebanyakannya kalau menggunakan isim dhamir itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalam Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya huwallazi, huwa tu, hu ataupun huwa tu ada dhamir, isim dhamir ganti nama kepada Allah. Allazi itu adalah merupakan isim mausul yang menurunkan, anzala wallazi, dia yang menurunkan, alaika kepada engkau dipanggil dhamir juga. Alaika, engkau tu kembali kepada siapa? Yang diturunkan Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhamir di situ kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa yang mula-mula tu kembali kepada Allah, dia yang menurunkan alaika ke atas engkau siapa? Nabi Muhammad SAW Al-Kitab. Al-Kitab ni adalah merupakan satu daripada nama Al-Quran. Al-Quran tu banyak nama, Al-Furqan, Al-Bayyinah dan sebagainya. Ada beberapa nama Al-Quran. Jadi Al-Quran tu adalah merupakan nama asas kepada Al-Quran itu sendiri, nama pokok. Dan Al-Quran itu banyak nama kita sebutkan. Jadi kalau saya semak banyak nama. Di antaranya Al-Bayyinah, Al-Furqan itu adalah nama-nama kepada Al-Quran, termasuk Al-Kitab. Seperti Allah juga lah. Allah itu sebagai nama zat. Allah itu nama bagi zat. Nama bagi sifatnya 99 lah. Yang disebut di dalam Al-Quran 99 nama itu nama bagi sifat Allah. Nama bagi zatnya adalah Allah. Apakah sebanyak itu nama Allah? Banyak. Yang mengetahuinya Allah Ta'ala sendiri. Alikal kitab minhu. Minhu tu masuk, min tu dari di sini apa ni? Dhamir, apa ni? Habjarin. Min tu kata ulama. Kalau penggunaan min sebahagian yang banyak, min tu sebahagian yang banyak. Kalau kita tengok ada min an, dia berbeza. Min tu dari, an tu kadang-kadang maksud dari juga. Tapi min itu kadang konteks pada ayat ini sebahagian yang banyak. Minhu, hu tu kembali kepada domainnya ayatul muhkamat, ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat itu jamak lah. Ayat itu maksud jamak. Muhkamatun min hunna umul kitab wa akharu
mutasyabihat, maknanya ayat-ayat muhkamat itu sebahagian besar daripada isi kandungan Al-Quran. Min itu menunjukkan sebahagian yang banyak daripada Al-Quran isi kandungnya ada ayat-ayat muhkamat. Dan wa ukharu, dan lainnya. Ukharunya lainnya adalah ayat-ayat mutasyabihat, makna sikit daripadanya ayat-ayat mutasyabihat. Maknanya Al-Quran itu ada ayat muhkamat dan juga ayat mutasyabihat. Sebahagian besar kata Allah, ayat muhkamat itu paling banyak, isi kandungan yang paling banyak di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum. Ayat mutasyabihat itu adalah sikit daripada Al-Quran, dan bermakna tidak timbul persoalan orang yang mengatakan Al-Quran itu tidak ada mutasyabihat, hanya ada muhkamat, sebab Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Kata mereka, kalau mutasyabihat sama macam mana Al-Quran sebagai petunjuk. Sedangkan jelas di dalam ayat ini Al-Quran ada ayat mutasyabihat dan juga ayat muhkamat. Ayat muhkamat ini sebagai sumber hukum, jelas maksudnya. Dan sebahagian besar Al-Quran adalah ayat muhkamat. Dan ayat mutasyabihat ada sebahagian yang lain, sikitlah maknanya. Jadi kenapa ada ayat muhkamat dan juga ayat mutasyabihat? Ini adalah mukjizat Al-Quran. Inilah adalah mukjizat Al-Quran. Sebahagian ayat mutasyabihat di dalam perundangan hukum syariat amali mukallaf diambil sebagai sumber hukum. Sebab apa? Dia masih boleh berhukum sebab memadai dengan ghalabatuz zan. Ini adalah merupakan mukjizat Al-Quran. Umumnya ayat Al-Quran itu adalah sebagai tanda mukjizat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala tidak banyak, adapun Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tertentu dia tidak menspesifikkan satu hukum umum jadi umum. Jadi umum ini adalah merupakan sebagai tanda mukjizat Al-Quran. Kelebihan Al-Quran itu dia punya dalil-dalil hukumnya Allah Ta'ala turunkan secara umum. Kalau umum bermakna setiap zaman, setiap masa boleh berhukum sebab umum. Kalau dimuqayyad, diikat dengan satu-satu hukum, bermakna hukum itu saja, tidak boleh nak dikembangkan. Dia sebagai pengkhususan, dia satu hukum saja. Dan banyak ayat daripada Al-Quran ini sebagai ayat berbentuk umum. Contohnya khusus kalau sembahyang zuhur itu waktu zuhur dan jumlahnya 4 rakaat melainkan qasar, itu sebagai mentakhsiskan. Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan yang hukum solat zuhur itu 4 rakaat. Atau berbeza setengah daripada banyak ayat-ayat Al-Quran ini. Kalau kita tengok dia bersifat umum. Dengan sebab keumuman Al-Quran itulah sebagai mukjizat atau kelebihannya. Kalau dikhususkan maknanya tertentu pada jumlah itu dan tertentu pada waktu itu, tertentu pada zaman itu. Jadi bermakna tidak begitu sifat Al-Quran. Jadi kita faham. Yang kita ambil ingat di sini, dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat dan juga ayat mutasyabihat. Wa amman alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Dan Allah Ta'ala sambung lagi, maka adapun orang-orang dalam hatinya zayghun, condong ataupun bengkok, faminhum ma tashabaha min ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Jadi condong dan bengkok ni mana condong kepada kesesatan, maka mereka akan mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwil. Fitnah di sini, maksud fitnah di sini bukan mereka cerita untuk memburukkan orang, bukan. Fitnah yang dimaksudkan di sini yakni fitnah yang boleh menyebabkan pergaduhan, fitnah yang boleh menyebabkan permusuhan. Di mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat, tapi apabila datang pandangan-pandangan mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala bertempat di sana sini, dipanggil mutasyabihat. Apa ni golongan-golongan yang mujassimah ataupun musyabbihah, menjisimkan Allah dan juga menetapkan Allah sama dengan makhluk, di mana akan jadi pergaduhan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah memahami Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Apabila ada golongan datang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala yakni bertempat di sana sini, dia akan jadi pergaduhan, terpanggil fitnah.
Dengan sebab apa? Zayrun, yakni bengkok hati, sebab condong kepada kerosakan, condong kepada kesesatan hingga menyebabkan boleh jadi fitnah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Di mana ada dua wajah pembacaan di sini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, itu satu wajah. Wajah yang kedua, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhun. Maknanya dia sambung dengan war-rasikhun, itu wajah yang kedua. Jadi dua-dua itu adalah pendapat yang mutabar di dalam mewakaf ataupun mewassalkan bacaan di situ. Jadi apa maksudnya? Dan yang mengetahui ta'wil itu tidak bukan melainkan Allah. Dan juga orang-orang yang berilmu, yaqulu, orang yang berilmu ni yaqulu amanna bi, mereka beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut di Al-Quran. Jadi kesemua orang ulama dan kita semua akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara ayat-ayat mana saja di dalam Al-Quran kita mesti beriman kepadanya. Cuma berbeza di sini sama ada ditahwidkan ataupun ditakwilkan. Tahwid di maknanya serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala apakah yang dimaksudkan dengan ayat itu. Yang kedua, ditakwilkan dengan maksud yang tidak bertentang dengan kaedah akidah. Ada golongan yang mengatakan kalau begitu caranya kita sudah takdirkan dia, yakni apa, mensia-siakan Al-Quran sebab kita tidak memberi maksud ataupun mengkaifiatkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat itu. Ini golongan yang mengatakan takdir, maknanya orang yang menyerah bulat-bulat kepada Allah maksud ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihat, mereka sudah mensia-siakan maksud Al-Quran. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi nak selamat, yang pertamanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yang pertamanya serah kepada Allah. Kita tak tahu apa maksudnya. Yang kedua, mengambil pandangan ulama-ulama dalam Ahlussunnah wal Jamaah takwil ayat-ayat mutasyabihah itu kepada maksud yang tidak bertentang dengan akidah. Zaman-zaman yang perlu kepada untuk faham satu-satu ayat mutasyabihah agar manusia tidak keluar, tidak condong zairun, condong kepada sesat. Ulama-ulama ini menetapkan dia perlu kepada takwil. Sebab apabila tidak ditetapkan takwil yang benar daripada ulama, manusia-manusia akan cuba takwil ayat-ayat itu dengan cara yang tidak betul, yang boleh bertentang dengan kaedah akidah. Sehingga dalam takwil-takwil menyebabkan manusia menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu bertempat, Allah Subhanahu wa taala berjisim, Allah Subhanahu wa taala menyamai makhluk. Itu adalah perkara yang salah di dalam akidah. Saya ambil contoh yang lain. Pagi-pagi ini kita bincang yang sikit. Ini perkara yang banyak berlaku sehingga menjadi fitnah. Al-fitnah, jadi bergaduh orang dengan sebab ini. Asalnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah clearkan, Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, yang bertempat di makhluk. Dan apabila datang pandangan-pandangan yang memahami ayat-ayat mutasyabihah ini dengan cara yang macam mana mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala bertempat di arasy selayaknya kepada Allah. Bertempat itu sudah tidak layak. Sebab mereka akan sambungkan perkataannya Allah Subhanahu wa taala bertempat di arasy, yakni dengan selayak bagi Allah. Perkataan tempat itu sudah tak layak bagi Allah. Kita ambil contoh yang lain. Kalau kita guna kaedah selayak bagi Allah, kita ambil contoh yang lain. Di mana ayat-ayat mahkamah ni banyak, sesungguhnya banyak. Saya ambil beberapa ayat di sini. Contohnya yang paling terkenal, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Kalau kita lihat kepada ayat daripada surah Al-Imran ayat 7 ini, apa yang Allah Ta'ala hendak mula-mula kita pelajarinya ayat-ayat muhkamat. Bukan kita terus terjun tenggelam kepada mutasyabihat. Ikut kepada step. Belajarnya ayat-ayat muhkamah dulu, baru kita belajar ayat-ayat mutasyabihat. Tapi kalau kita terus belajar kepada ayat mutasyabihat, ini jadi zairun, jadi bengkok hati. Di antara ayat-ayat mutasyabihahnya, di antara ayat-ayat muhkamahnya, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Surah Asy-Syura ayat 11.
yakni Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak sama, tidak seumpama sesuatu. Dua kali Allah Taala sebut laisa itu maknanya tidak. Kamitsli, ka itu satu huruf memberi maksud seperti, mislu itu adalah seumpama, di mana tidak seperti, tidak seumpama Allah Taala kepada sesuatu selain daripada Allah. Jadi kalau sesuatu ini sifat dia sebagai makhluk, duduk dan bertempat, itu adalah sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Orang Taala sebut dua kali di sini. Kalau satu huruf pun sudah faham. Laisa ka sudah faham, tidak seperti syai' pun sudah faham. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut dua kali, bermaksud dia ada sesuatu yang penting, kita faham. Laisa kamitslihi syai'. Ka dengan ka itu seperti, mana seumpama. Tidak seperti, tidak seumpama Allah Taala kepada sesuatu. Bukan disebut di situ. Jadi dia ada sesuatu yang Allah Ta'ala tarik perhatian kita. Jangan menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu. Jadi sesuatu selain pada Allah. Sesuatu itu makan minum, sesuatu itu tidur bangun, sesuatu itu hidup mati, sesuatu itu bertempat di sana sini, sesuatu itu berjihad berarah kiri kanan atau bawah dan sebagainya. Sesuatu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan sesuatu. Kalau Ta'ala ulang di sini, kamitsli seperti seumpama. Dan dalam ayat-ayat lain pula Allah Subhanahu wa taala sebut ayat terkenal juga, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah merupakan ayat-ayat muhkamah. Ayat muhkamah maksud dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu sesiapa pun serupa dengan Allah, dan Allah tak serupa dengan sesuatu tak serupa dengan Allah. Itu dipanggil ayat muhkamah, di mana dalam surah Al-Ikhlas ayat 4. Dan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Ankabut ayat 6, kita mengatakan innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin, dan Allah Subhanahu wa taala terkaya daripada seluruh alam. Terkaya itu maksud apa? Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada alam ini. Kalau duduk bangun maksudnya Allah berhajat. Kalau Allah Taala duduk di sana di sini, di sana di sini itu adalah makhluk. Allah Taala tak berhajat kepada makhluk. Di mana maksudnya Allah Subhanahu wa taala innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala terkaya daripada alam seluruhnya. Maknanya terkaya itu maksudnya tidak berhajat, tidak memerlukan kepada alam seluruhnya. Dan yang lain banyak sebenarnya. Ayat muhkamah itu banyak, begitu hadis muhkamah banyak, ayat nas mutasyabihah. Kita ambil nas mutasyabihah ini, kalau benda kita pasang salah, yakni selayak bagi Allah pasang salah tempat. Contoh, jangan ambil contoh, dia menyebabkan kesamaran. Contoh, surah At-Taubah ayat 67, Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa Allah, maka Allah lupa mereka. Agak macam mana kita boleh faham? Boleh tak kita pasang lupa Allah itu selayak bagi Allah? Agak boleh. Tak mungkin Allah Ta'ala lupa. Sedangkan ayat ini kalau kita faham secara zahir, Nasullah, mereka lupa Allah, fanasiyahum, maka Allah Ta'ala lupa pada mereka. Boleh tak kita pasang hujungnya lupa tu layak dengan Allah? Mana boleh? Allah Ta'ala tak lupa. Atau nak faham? Kalau kita faham ayat-ayat mutasyabihah secara zahir, kita akan melihat seolah-olah Al-Quran itu bermasalah. Dan orang yang menolak ta'wil sebenarnya dalam perkara ini dia sudah terperangkap. Kalau kita tidak ta'wil ayat ini, ta'wil ini ada dua. Satu ditafsirkan, satu dialih makna kepada makna yang tak bertentang dengan akidah. Makna dalam kata yang pendek sahaja. Dalam perkara ta'wil ini ada hadis yang disebut, sebagaimana hadis Rasulullah SAW mendoakan kepada Ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allah Subhanahu wa taala faqihkan Ibn Abbas, itu makna faham hukum. Dan Allah Subhanahu wa taala Nabi doakan agar dia yakni orang yang mahir dalam ta'wil. Ta'wil kepada doa kepada Ibn Abbas itu bermaksud sebagai tafsir. Maknanya menafsirkan secara panjang lebar sesuatu ayat. Tapi dalam konteks yang lain, ta'wil dimaksud di sini bukan tafsir, tapi memaknakan satu makna kepada makna yang selari dengan akidah. Contohnya istaula ataupun irtafa'a, pendek aja, yakni Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maha agung. Ataupun Allah Subhanahu wa taala istaula, yakni menguasai. Mana hanya pendek, memaksud dalam bentuk yang pendek bukan dengan segi
tafsir. Jadi ta'wil ni ada dua. Secara tafsir, kita belajar kitab tafsir Ibnu Katsir panjang. Dan ta'wil di sini maknanya mengalihkan makna dari segi perkara yang tidak bercanggah dengan akidah. Yang seperti istaula, yang menguasai, ataupun irtafa'a, yang maha agung ataupun yang maha tinggi, sikit saja. Jadi kalau kita faham di sini tuan-tuan, boleh tak kita faham secara lahir macam tu? Nasullah hafanasiyahu, mereka lupa Allah, maka Allah lupa mereka. Kita kata lupa Allah tu selayak bagi Allah, memang tak layak, mana boleh kata layak. Jadi perkataan menggunakan layak tidak layak tu tidak semestinya boleh digunakan kepada Allah. Dalam perkara ini, ulama-ulama mentakwilkan fanasiyahu itu maksud Allah Ta'ala tak peduli kepada mereka, bukan Allah Ta'ala lupa. Maknanya dalam perkara ini, mana-mana ulama tafsir pun akan mentakwilkannya. Mesti kena takwil. Kalau tidak, kalau faham secara zahir macam tu, Allah Ta'ala terlupa, tak boleh. Allah Ta'ala lupa. Dalam ayat yang lain juga, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa tu kembali kepada Allah. Ma'akum tu bersama. Bersama dari konteks bahasa adalah bersama dengan zat. Dia Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kalau kita faham secara zahir, mana Allah Ta'ala bersama kita duduk di kursi, bersama tuan-tuan duduk di bawah sana, bersama tuan-tuan bersandar di dinding sana, bersama. Itu bersama. Kalau guna perkataan ma'a tu, kalau kita guna pada percakapan, mana bersama dengan zat, ma'a usrati, bersama dengan keluarga saya, ma'a bersama, ma'a zawjati, bersama isteri saya, ma'a zawjah, bersama suami saya, bersama. Makna bersama itu adalah memaksud dari segi zahirnya, yang bersama dengan zat. Apakah boleh kita kata Allah Ta'ala bersama dan kita bersandar di dinding? Tak mungkin lah. Nescaya ulama-ulama akan mentakwilkan dia dalam berbagai-bagai takwil. Di antara takwilnya bersama ilmu Allah, mengetahui. Jadi dalam keadaan ini, ayat-ayat ini ayat mutasyabihat. Maknanya kalau kita kata Allah Ta'ala di arah, di ayat ini pula Allah Subhanahu bukan di arah, bersama dengan kita pula. Ayat yang lain pula, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, surah Al-Baqarah ayat 15. Maka kemanapun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Wajah itu mana menunjukkan sebagai Allah Subhanahu sendiri. Allah Ta'ala kalau kita hadap ke timur, di timur Allah. Kalau kita hadap ke barat, Allah Ta'ala di barat lah. Kalau kita hadap di selatan, Allah Ta'ala di selatan. Apakah begitu Allah Ta'ala duduk di arah-arah itu? Tidak mungkin. Mana Allah Ta'ala bertempat di banyak tempat, bukan di arah saja, tapi di tempat-tempat itu. Tempat kita hadap di Allah, di sini Allah. Jadi tidak mungkin. Sedangkan dalam ayat ini ulama tafsir kata Ibnu Abbas sendiri mentakwilkan dia kepada kiblat. Di mana saja kamu menghadap, itulah kiblat. Di mana Ibnu Abbas mentakwilkan dia? Ibnu Abbas itu siapa? Dan di antara yang lain lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Qaf ayat 16. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Dalam perkara ini, nahnu ni kadang dimaksudkan kepada Allah, yakni dipanggil sebagai ta'zim nafsah, mengagungkan diri. Kami itu lebih dekat daripada urat leher. Jadi bukan jauh dekat di urat leher, dekatlah bukan di tempat yang jauh. Arah tu jauh. Langit di antara langit, sedang langit 500 tahun perjalanan sampai dengan habis langit, lepas langit ada air. Nak sampai kepada arah itu ada lagi makhluk-makhluk yang lain, jauh bukan dekat. Di sini ayat ini wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat leher. Jadi bukan sampai jauh, dekat sangat. Dalam keadaan ini ulama-ulama mentafsirkannya nahnu itu pada malaikat, dan ulama-ulama lain juga mentafsirkan nahnu itu kepada ilmu Allah itu dekat. Lain perkara ini sudah tentu kena ditafsirkan. Kalau kita faham zahir macam itu, punah juga. Dan dalam ayat yang lain juga, wa huwallahu bis samawati wa fil ardh, dan dia Allah itu di langit dan di bumi. Jadi maknanya Allah duduk dua tempat. Di langit pun ada
Ta'ala duduk, di bumi pun Allah Ta'ala duduk. Mana satunya betul? Dua-dua itu betul, ayat Al-Quran semua. Jadi bagaimana kita beriman kepada ayat Al-Quran, dan kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah Ta'ala tidak bertempat. Sebab kalau kita kata Allah Ta'ala di langit dan di bumi, ada mana satunya antara duanya? Begitu. Jadi tidak begitu pahamnya. Ini dipanggil zairun. Kalau kita ambil secara zahir jadi bengkok pada kita, pening doang. Allah Ta'ala di aras, betul kan? Ayat ini pula dikata Allah Ta'ala di langit. Lepas tu ayat yang sama juga fil ard, di bumi. Mana satunya betul? Dua-dua itu betul sebab Al-Quran. Surah Al-An'am ayat 3. Dan dalam ayat yang lain, sewaktu pada peristiwa hijrah Nabi fil ghar masuk di dalam gua. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah Ta'ala sesungguhnya Allah bersama kita. Ini perkataan dua orang di dalam gua, antara perkataan Rasulullah kepada Abu Bakar. Dan dalam ayat ini, kalau kita faham sejarah zahir bacaan itu fil ghar, Allah Ta'ala di dalam gua. Sebab awal ayatnya huma fil ghar idza yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Masa perkataan itu idza huma, apabila keduanya, dua-dua Nabi dan juga Abu Bakar fil ghar, di dalam gua. Idza yaqulu, apabila dua-dua mengatakan, apabila mengatakan, Nabi mengatakan yaqulu li sahibihi, kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan ayat ini kalau kita ambil secara zahir, di mana Allah Ta'ala duduk fil ghar, dalam gua. Tak betul lah macam tu. Ayat Al-Quran betul, faham kita yang tak betul. Jadi banyak lagi lah kalau nak tengok pada ayat ini. Dan di antaranya ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Surah Al-Mujadilah ayat 7. Tidak berbicara rahsia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempat. Dan tiada berbicara antara lima orang, melainkan dialah yang keenam. Dalam ayat ini, kalau ada orang yang, kalau tiga orang berkata-kata bercakap, ada yang keempat ni Allah. Kalau ada orang tu duduk bersama mereka lima orang berkata-kata, ada yang keenam iaitu Allah. Begitu ke kita faham? Tak bolehlah faham secara zahir begitu. Banyak lagi tuan-tuan nak tengok. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika bertanya hamba aku kepada tentang aku, anni sesungguhnya aku, fa inni qarib, aku dekat. Dekat kan? Kalau duduk di langit, jauh langitmu. Daripada ayat ini sudah lagi jelas. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila bertanya hamba aku tentang aku, katakanlah inni fa inni qarib, aku dekat. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata dia dekat. Dia sendiri kata, kalaulah hamba aku bertanya pada aku, jawab aku dekat. Boleh ke kita faham macam tu? Tak boleh. Jangan kita ni balik kepada apa yang disebutkan, yakni zairun, bengkok. Kita faham zahir, begitu dia akan jadi bengkok kepada kesesatan. Dan di antara lain, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Mana kalau kita sabar, Allah Ta'ala duduk kita. Boleh kita faham macam tu? Tak boleh juga. Betul tak Al-Quran? Al-Quran memang betul, sangat-sangat betul. Tapi faham kita yang tidak betul. Dan di antara yang lain lagi, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Surah As-Saffat ayat 99, yang bermaksud Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Wa qala, dan berkata, inni sesungguhnya aku zahibun, pergi ila rabbi sayahdin, kepada Tuhanku dan aku akan mendapat petunjuk. Pergi itu di mana? Ulama tafsir kata Nabi Ibrahim pergi itu ke Palestin. Apakah Allah Ta'ala itu di Palestin? Tak boleh faham secara zahir macam tu. Dan banyak lagi lah. Contohnya di Bukit Tur Sina ataupun Tur Saina. Yang ini bagaimana di waktu Nabi Musa AS berkalimah dengan Allah. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tur Sina? Dalam surah Al-A'raf ayat 143. Dan dalam hadis Nabi pula di antaranya, man unuqira
jirati ahadikum. Ini pangkal hadisnya panjang, kita maksud yang sekalian seru adalah Rabb yang lebih dekat pada salah seorang di antara kalian daripada urat leher unta tunggangan kalian. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Ini sebahagian daripada nas-nas yang mutasyabihah. Kita tidak boleh faham dia secara zahir begitu. Ulama-ulama lah yang berhak untuk memberi maksud kepada kita, sama ada dengan cara tafsir ataupun dengan cara ta'wil. Jadi apa yang kita nak kongsikan sebenarnya, walaupun tak sempatlah kita nak baca kitab ni, yang penting kita nak faham sesungguhnya jaga akidah kita. Akidah ni memang bersumber daripada dalil, tapi kadang-kadang dalil itu kalau kita dipaham cara yang salah boleh menyebabkan memberi ancaman kepada akidah. Itu benda yang perlu faham. Kita ni mengaji akidah ahli sunnati wal jamaah. Kita tak mengaji yang lain. Kalau yang lain itu adalah pandangan yang lain. Akidah ahli sunnati wal jamaah memahami dalil-dalil itu begitu. Sama ada dengan takwid, yakni serah bulat-bulat kepada Allah. Ini paling selamat. Kita jumpa ayat mutasyabiah, orang tanya apa kaifiatnya? Allahu a'lam bi muradiha. Allahu a'lam bi muradiha. Allah Taala tahu maksudnya, kita tak tahu. Ataupun ambil pandangan ulama takwilnya bagaimana, yakni selari dengan akidah. Itu dua pandangan, makna dua-dua itu selamat. Yang paling selamat Allahu a'lam bi muradiha. Allah tahu apa maksudnya, kita tidak tahu. Jangan kita ni pusing ke sana, pusing ke sini, lama-lama Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk. Alhamdulillah. Ada muskil. Ada pertanyaan? Ada? Tak sempat baca pun, insyaAllah. Ya, saya. Iya. Adakah satu perkataan, ada satu perkataan yang membuatkan kita faham dengan itu? Dia tak ada cara lain, kena belajar. Nak faham cara betul Al-Quran, belajar tafsir. Nak belajar betul cara betul ilmu ahkam amali, belajar ilmu fikah. Nak betul memahami ilmu akidah, kena belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di antara kaedah yang digunakan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sifat 20 yang banyak orang mengatakan dia sesat dan sebagainya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui pemahaman sifat 20 nya 1200 tahun dah establish dia macam tu, bukan baru, dah lama dah. Imam Abu Hasan Asy'ari, yakni dia meninggal tahun 24 Hijrah. Maknanya dia meninggal kurun yang ketiga. Dia masih salaf, lahir dalam dia lahir dalam zaman salaf. Dia juga Abu Mansur Al-Maturidi, dia adalah lahir dalam zaman salaf. Imam Abu Hasan Asy'ari gurunya satu daripada As-Saji. As-Saji itu gurunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya sanadnya begitu. Jadi makna kita nak faham ilmu akidah, kena belajar akidah. Nak belajar tentang, nak faham tentang makna Al-Quran, kena belajar ilmu tafsir. Sebab Al-Quran itu dia bukan memadai kita baca tafsir dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, itu tak memadai untuk kita faham Al-Quran. Jadi kita tidak boleh faham begitu dengan cara itu salah. Dan faham Al-Quran itu mesti diikat. Kalau ilmu hukum, ilmu fikah, hukum amali. Kalau ilmu berkenaan dengan asas, ini akidah, ini ilmu akidah. Dan itulah kalau kita tengok dalam sistem sifat 20 inilah adalah merupakan jalan terbaik nak ikat akidah kita ni. Ini gabungan daripada dalil naqli Al-Quran dan juga akli. Itulah ilmu sifat 20. Bagaimana yang di antara kita sebutkan tadi, yakni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yakni bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baru itu selain daripada Allah. Bersalahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sama yang baru tidak sama dengan Allah. Qiyamuhu bi nafsi, yakni berdiri Allah Ta'ala dengan diri. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu yang lain.
Langsung Allah Ta'ala tak berhajat. Allah Ta'ala jadikan malaikat banyak tu sampai bilion-bilion kita tak tahu jumlahnya. Bukan Allah Ta'ala berhajat kepada malaikat, tapi nak tunjukkan kekuasaan Allah. Ada malaikat Allah Ta'ala jadikan, asal kejadiannya dia sujud je kepada Allah sampai bila-bila, sehingga Allah Ta'ala suruh tak sujud. Ada malaikat Allah Ta'ala jadikan dia ni berdiri sampai bila-bila, sehingga Allah Ta'ala arahkan jangan berdiri, ya? Maknanya malaikat yang bilion-bilion yang kita tidak tahu jumlahnya itu bukan sebab Allah Ta'ala berhajat kepada malaikat. Apakah Allah Ta'ala berhajat kepada malaikat Malakul Maut nak ambil nyawa? Tak. Yang kita kata Allah Ta'ala berhajat kepada Malakul Maut nak ambil nyawa sana sini, bukan. Allah Ta'ala menjadikan malaikat tu nak tunjukkan kekuasaan dia. Allah Ta'ala jadikan Arashul Azim ataupun Arashul Kabir, di mana nak tunjukkan kekuasaan Allah. Allah Ta'ala boleh buat yang hebat, bukan Allah Ta'ala perlu. Sebelum ada kesemua ni, Allah Ta'ala memang dah ada secara qadimnya. Adam ni, anda masuk alam dia selain pada alam. Ini kalau kita sebut makhluk, apa dia maksud makhluk? Makhluk, kita nak kenal makhluk ada 4 cara. Yang pertamanya hadis baru, yang keduanya alam, yang ketiganya mungkin, yang keempatnya adalah kainat. Maknanya selain daripada Allah ni makhluk. Makhluk ni nak kenal makhluk mesti 4 cara. Yang pertama, makhluk tu hadis baru, sebelum adanya memang tak ada, dia baru. Yang keduanya selain daripada Allah, alam. Alam ni selain daripada Allah, termasuk malaikat, termasuk aras, termasuk apa saja tu panggil alam. Dia panggil alam selain daripada Allah, siwa Allah. Yang ketiga, selain daripada Allah tu makhluk dipanggil sebagai mungkin. Mungkin boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Macam kita, sebelum kita ada, tidak wajib Allah Ta'ala jadikan kita. Mungkin saja 50% boleh ada, boleh tidak ada. Yang keempatnya kainat, yakni dijadikan. Selain daripada Allah, itu adalah dijadikan. Ini adalah cara bagaimana kita nak kenal makhluk. Makhluk ni ada 4 cara, kan? Daripada 4 cara tu ada lagi cara yang lain. Kita akan sebut minggu bulan depan. Kalau tidak tak balik kita boleh, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.